Ini adalah maksud hari tu kita dah tengok dah, Ustazah dah terangkan. Okey, walaqad zara'na li jahannam, sesungguhnya kami jadikan untuk penghuni neraka Jahannam kathiran minal jinni wal ins, ramai daripada golongan jin dan manusia. Saya ulang sikitlah. Lahum qulubun la yafqahuna, mereka mempunyai hati tetapi tidak mahu memahami ayat Allah SWT dengannya. Lahum qulubun, okay, mereka ni mempunyai hati tapi tidak mahu memahami ayatnya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat bukti kekuasaan Allah SWT dengannya. Okey, ayunun tu maksudnya mata. Ada mata tapi tak nak lihat kebenaran ataupun melihat kekuasaan Allah. Okay, kemudian walahum azanun la yasma'una biha, serta yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar ajaran dan nasihat dengannya. Okey, ada telinga tapi tak nak dengar nasihat. Ulaika kal an'am, mereka itu diumpamakan seperti binatang. Okey, mereka yang tak nak gunakan hati, mata, telinga diumpamakan seperti binatang ternakan. Bal hum adal, bahkan mereka itu lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Okey, itu maksud ayat ni. Okey, kalau buku teks yang ni dalam muka surat 20, okey, penghuni neraka. Okay, dalam ayat ni tadi kita dah ceritakan pasal mereka yang tak menggunakan panca indera pada perkara yang betul lah. Dia menggunakan panca indera pada perkara yang salah. Okey, dalam 1.21.3 diterangkan tentang penghuni neraka. Okey, menurut Imam Ibnu Katsir, okey, Imam Ibnu Katsir kata Allah SWT mencipta neraka dan menjadikan sebahagian besar penghuninya daripada kalangan jin dan manusia. Semuanya bergantung kepada amalan mereka. Okey, kat sini kita nampak bahawa diberitahu bahawa penghuni neraka ni banyak daripada kalangan jin dan juga manusia. Bergantung pada amalan mereka. Okey, kita tengok dulu. Penghuni syurga ni siapa mereka? Iaitu manusia yang beramal dengan amalan baik berlandaskan keimanan kepada Allah. Siapa nak masuk syurga, dia mestilah beramal dengan amalan-amalan yang baik. Okey, atas dasar apa? Atas dasar keimanan kepada Allah. Kat sini kita kena faham, ramai orang yang buat baik tapi bukan atas dasar keimanan, mereka juga tidak akan dapat masuk ke syurga. Maksudnya tiket nak masuk syurga tu mestilah kunci dia, tiket dia atas dasar iman, beriman kepada Allah, iaitu mengakui bahawa Allah itu adalah yang layak disembah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Kalau dia buat baik, banyak kebaikan dia buat, tapi dia masih tidak beriman kepada Allah, dia masuk syurga ke neraka? Sudah tentu dia masuk ke dalam neraka sebab dia tidak beriman kepada Allah. Kalau kita tengok orang-orang kafir contohnya kan, dia banyak melakukan kebajikan, tolong orang sana sini kan, banyak tolong. Tapi kenapa mereka ni tak dijamin syurga? Sebab mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Jadi nak masuk syurga, tiketnya mestilah beriman, mengakui, melafazkan syahadah dan juga mestilah mengamalkan amalan-amalan yang baik. Okey, itu penghuni syurga. Okey, kita tengok penghuni neraka. Manusia yang beramal dengan amalan buruk dan kufur kepada Allah. Mereka yang masuk dalam neraka ni, tiket nak masuk neraka ni mestilah orang-orang yang kufur. Maksudnya orang-orang yang kafir. Orang kafir ni memang Allah janjikan neraka pada mereka. Dan juga selain daripada orang kufur, juga orang-orang yang melakukan amalan-amalan buruk. Maksudnya dia banyak buat keburukan, buat kejahatan ataupun maksiat daripada kebaikan. Maksudnya kat sini, dalam neraka tu bukan sahaja orang kafir, malah orang-orang Islam pun boleh. Iaitu orang Islam yang macam mana? Orang Islam yang melakukan amalan-amalan buruk. Seperti apa? Seperti maksiat dan sebagainya. Okey, ada apa-apa nak tanya tak? Hairul kata contohnya mencarut.
Ya, mencarut tu adalah amalan yang buruk, tak baik. Patutnya kita tukarkan dengan perkataan-perkataan yang baik. Okay? Kalau rasa macam tak penting, tak perlu cakap. Daripada kita cakap tu menimbulkan dosa. Betul tak? Okey, Ustazah teruskan. Sebab Ustazah nak habiskan cepat hari ni. Kalau sebab hari ni kita ada bacaan Yasin nanti kalau habis kelas ni cepat, kamu bolehlah masuk sekali, join sekali bacaan Yasin untuk murid-murid tingkatan 5 SPM tahun ni kan. Kita ada bacaan Yasin secara live dalam YouTube. Kamu boleh join sekali. Kita akan start 8.20 macam tu lah. 8.30. Jadi Ustazah habiskan 8.20 gitu. Okey, kemudian kita tengok keadaan penghuni neraka. Macam mana keadaan penghuni neraka ni? Kalau dalam buku teks awak, kalau slide Ustazah ni tak berapa jelas, kamu boleh tengok buku teks muka surat 21. Okey, penghuni neraka ni, penghuni neraka ni yang pertama sekali diseret beramai-ramai ke neraka dalam keadaan tertiarap di atas mukanya. Maksudnya kat situ dia diseret dan muka dia tertiarap, muka dia menghadap ke lantai macam tu, pasir, tanah kan. Maksudnya diseret dalam keadaan tertiarap secara beramai-ramai. Maksudnya nak ditarik masuk ke dalam neraka. Yang kedua, penghuni neraka ingin hidup semula kerana tidak tertanggung dengan azab neraka dan ingin melakukan amal soleh. Kebanyakan, hampir majoriti penghuni neraka ni, Allah ceritakan dalam Al-Quran, mereka ni semuanya mahu ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk bertaubat. Dia nak hidup semula sebab mereka rasa tak sanggup nak menghadap azab di dalam neraka. Jadi mereka nak kembali ke dunia untuk bertaubat. Untuk bertaubat, nak buat amal ibadat baik-baik sebab tak nak masuk neraka. Mereka nak buat amal ibadat dan nak masuk ke dalam syurga. Sedangkan masa hidup di dunia sekarang ni, mereka tak tahu, mereka tak nak pun melakukan amal-amal kebaikan. Mereka tak ingat pun, mereka seronok dengan dunia yang sekarang ni. Sedangkan Allah dah ceritakan dalam neraka keadaannya sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat azab tertanggung oleh kita kan. Okey, yang ketiga, orang yang menyeleweng daripada jalan yang benar menjadi bahan bakar api neraka Jahannam. Okay, maksud kat sini, orang yang menyeleweng, contohnya dia diberi tanggungjawab untuk memimpin, contohnya sebagai khalifah contohnya, tapi dia menyeleweng, dia tak menyeleweng, dia tidak memimpin menjadi khalifah pada jalan yang benar, dia tidak memimpin mengikut syariat Islam, maka mereka ini, Allah kata apa? Allah kata bahawa mereka ini di akhirat esok akan menjadi bahan bakar api Jahannam. Maksudnya kalau kita nak hidupkan api, kamu nak hidupkan api, kamu perlukan bahan bakar, betul tak? Contohnya, kamu sekarang ni pakai dapur gas lah, kamu tak ada pun pakai kayu api dan sebagainya. Tapi zaman-zaman dulu, orang tak ada dapur gas, dia pakai dapur arang. Jadi dia kena ada bahan bakar, contohnya kayu, arang, itu adalah bahan bakar. Begitulah juga penghuni neraka ni, mereka yang jadi bahan bakarnya adalah mereka yang menyeleweng daripada jalan Allah. Okay, yang keempat, muka penghuni neraka hitam. Hitam legam akibat pendustaan mereka terhadap Allah SWT. Kalau kamu tengok dekat dunia ni orang hitam kan, orang hitam tu kita rasa macam jijik, betul tak? Rasa macam tak cantik, tak adalah jijik, rasa macam tak cantik kan. Tapi kalau keadaan dalam neraka ni, dia bukan saja hitam, tapi malah hitam dia hitam terlampau hitam legam. Maksudnya sangat-sangat hitam. Nak menunjukkan dari jauh lagi dah tahu dah dia ni adalah penghuni neraka. Sebab apa mereka Allah jadikan dia hitam yang sangat-sangat hitam? Sebab pendustaan mereka terhadap Allah. Tapi kita jangan salah faham pula dekat dunia ni, tengok orang tu hitam, dia tu ahli neraka. No, tak. Kat dunia ni berbeza.
Kat dunia ni orang tu cantik tak semestinya dia penghuni syurga, tapi orang tu tak cantik, orang tu hitam tak semestinya penghuni neraka. Yang menentukannya adalah iman dan takwa. Jangan kita pula pandai-pandai cakap macam tu. Kita pun tak confirm lagi ke mana, betul tak? Jadi kita kena banyakkan amal ibadat. Tak kisahlah rupa bentuk kita macam mana pun, yang penting Allah pandang kita mulia. Macam contohnya sahabat Saidina siapa? Bilal bin Rabah kan? Dia seorang yang sangat gelap kulit dia. Dia seorang gelap kulit dia. Hitam lah, hitam legam. Dia seorang hamba. Tapi di sisi Allah dia sangat-sangat dimuliakan. Kerana apa? Saidina Bilal bin Rabah ni dia telah telah diarah apa nak cakap macam mana pekerjaan dia ataupun Rasulullah lantik dia untuk melaungkan azan setiap kali bila masuk waktu solat. Memang itulah yang Rasulullah arahkan kepada Bilal bin Rabah. Satu hari ada sahabat lain tu kata dia nak azan. Suara dia sedap, dia kata. Suara dia sedap, jadi dia nak azan. Dia minta pada Rasulullah. Lepas tu Rasulullah bagilah. Rasulullah bagi dia azan, tapi malaikat Jibril turun, dia kata apa? Hari ni tak ada azan ke? Bilal tak laungkan azan ke? Sebab apa? Sebab laungan azan Bilal bin Rabah ni sampai ke langit sana. Sampai ke langit sana. Tapi laungan sahabat tu yang kata suara dia sedap tu, tak sampai ke langit. Para malaikat tak dengar. Jadi kita jangan pandang hina pada orang yang orang lain. Kita kena sama je. Di sisi Allah manusia tu sama saja. Jadi kita jangan sesuka hati pandang rendah pada orang lain. Okey, yang kelima, orang munafik dan kafir kekal di dalam neraka selama-lamanya atas kekufurannya. Ini kita perlu ingat. Orang munafik ni orang yang macam mana? Orang yang berpura-pura. Okey, berpura-pura, nampak luaran. Tu boleh dengar Hairul tapi macam tak apa nak cakap. Okey, orang munafik ni orang yang berpura-pura. Dia mengakui bahawa Islam padahal hatinya tidak menerima pun, tidak beriman pun kepada Allah. Tapi pada zahirnya nampak dia macam beriman. Itu orang munafik. Okay, zaman Rasulullah pun ramai orang-orang yang munafik. Dia depan Rasulullah dia tunjuk bahawa dia ni beriman, percaya kepada apa yang Rasulullah ajar. Okay, bawa. Tapi pada hakikatnya mereka ni sebenarnya adalah orang munafik. Mereka berpura-pura hanya untuk apa? Hanya untuk mencungkir rahsia-rahsia tentang Islam. Okay? Jadi Allah janjikan, dalam Al-Quran Allah kata bahawa orang munafik dengan orang kafir ni selama-lamanya di dalam neraka. Okay, na'udzubillah. Janganlah kita tergolong dalam golongan-golongan yang Ustazah sebutkan tadi. Ada 5 golongan ni. Okay, jadi kita kena sentiasa beringat. Okay, seterusnya kita tengok 1.21.3 di muka surat 22. Okay, cara nak mencari kebenaran. Tadi kita dah tahu dah macam mana keadaan dalam neraka, macam mana seksanya orang penghuni-penghuni neraka ni, muka dia hitam legam, dia diseret beramai-ramai ke dalam neraka. Jadi macam mana kita nak hindarkan diri daripada kita termasuk dalam golongan ahli neraka ni. Jadi kita perlu mencari kebenaran. Okay. Cara mencari kebenaran. Okay. Cara memanfaatkan panca indera untuk mencari kebenaran dengan melakukan perkara makruf. Ni budak ni bagi tahu cara kita nak memanfaatkan panca indera ni, memanfaatkan panca indera kita. Kalau dalam ayat ni kata tadi ada 3 kan? Iaitu hati, mata dan juga telinga untuk mencari kebenaran dengan melakukan perkara amal makruf. Okey. Perkara amal makruf ni apa dia ya? Perkara-perkara yang baik. Amal makruf, melakukan perkara-perkara yang baik. Yang pertama, kita mestilah memahami ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cari kebenaran, kita kena faham ayat Al-Quran, kita kena faham hadis. Barulah kita tahu kebenarannya. Macam sekarang ni kita belajar pasal ayat surah Al-A'raf ayat 100
79 ni kan. So kita dah faham dah. Oh, penghuni neraka macam ni keadaan dia. Okey, penghuni syurga macam ni keadaannya. Oh, baca indera ni kita kena gunakan dengan perkara yang baik. So dalam ayat ni kita dah tahu. So ayat-ayat yang lain pun, ayat-ayat Allah yang lain pun kita kena baca dan faham maksud dia. Ustaz, saya tak faham, saya tak belajar bahasa Arab. Macam mana saya nak faham? Sekarang ni banyak dah Al-Quran terjemahan, betul tak? Jadi kita boleh baca. Kita baca, tak perlu baca sampai satu hari tu satu juzuk ataupun satu Al-Quran. Cukup kalau kita baca 5 baris dan kita faham maksud dia. Itu dah lebih bagus dah sebenarnya. Sebab kita baca dan kita faham apa yang Allah ingin sampaikan dalam ayat Al-Quran tersebut. Okay, wahyu dia tu. Okey, yang kedua, mengambil iktibar daripada tanda-tanda kebesaran Allah SWT sebagai pencipta melalui kejadian alam semesta. Okey, kita tengok sekeliling kita ni, apa yang Allah ciptakan. Okey, Allah ciptakan gunung dan ganang, Allah ciptakan siang dan malam. Okay, jadi kita kena tengok bahawa ini semua adalah tanda-tanda menunjukkan Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha besar. Okey, siapa yang boleh ciptakan siang dan malam ni tanpa ada uh, apa delay masa pun, maksudnya masa tu jadi delay, masa tu jadi terlewat. Kita biasa terlewat kan, terlewat masuk kelas atau biasa, tapi Allah tak pernah seminit, sesaat ataupun sedetik pun Allah terlewat untuk menukarkan kejadian siang dan malam ni. Bila tiba dah waktu siang tu memang terus je, tak ada pun selewat seminit pun. Kalau pukul 7 tu kita tengok dah matahari tu dah start nak timbul dah kan. Jadi nak terang dah. Jadi itu menunjukkan bahawa Allah ini maha berkuasa. Jadi kita kena tengok tanda-tanda kebesaran Allah ini supaya timbul rasa insaf. Timbul rasa bahawa Allah Alhamdulillah. Bahawa Allah ini maha berkuasa. Jadi kita nampak kebenaran kat situ. Okay, kita kena tengok apa yang ada sekeliling kita ni untuk menambahkan rasa keimanan, kebesaran kita kepada Allah SWT. Yang ketiga, mata melihat segala ciptaan Allah SWT seperti melihat kejadian gunung ganang dan laut. Dapat menambahkan keimanan. Samalah lebih kurang dengan poin yang kedua tadi. Kita tengok sekeliling kita ni nak menambahkan keimanan kita. Okey, yang keempat, telinga mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah SAW dan zikir-zikir untuk menenangkan jiwa. So, tadi kita dah tahu dah orang mereka yang tidak menggunakan telinga, telinga tidak digunakan dengan perkara-perkara yang baik. So, macam mana nak gunakan telinga pada perkara yang baik? Jawapannya di sini, iaitu mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita tak baca pun, okay, yang perempuan ni ada kadang-kadang masanya dia tidak boleh baca kan, tak boleh baca Al-Quran, okay? Tak boleh solat. Jadi dia macam mana Ustazah? Saya rasa apa nak buat ketika tak boleh nak solat, ketika tak boleh nak baca Al-Quran? Kita boleh dengar bacaan ayat Al-Quran. Masing-masing ada handphone kan, download lah ayat Al-Quran dalam tu. Kamu tak boleh baca pun, kamu dengar pun dah dapat pahala dah. Okay? Kemudian kita dengar orang cerita pasal hadis-hadis Rasulullah SAW. Okay, kita berzikir dan untuk menenangkan jiwa. Okay, kita dengar zikir-zikir munajat, kan banyak kan? Daripada kita dengar lagu-lagu yang tak ada apa-apa maksud, makna-makna pasal cinta dan sebagainya, lebih baik kita dengar zikir-zikir. Secara automatik kita dapat pahala, dapat ketenangan jiwa dan juga dapat pahala. Okay, itu adalah cara mencari kebenaran dengan melakukan perkara makruf. Kita cari kebenaran dengan melakukan perkara-perkara yang baik. Okay, sekarang ni pula budak perempuan ni dia nak bagi tahu apa? Cara memanfaatkan panca indera untuk mencari kebenaran dengan mencegah kemungkaran. Tadi dia cari kebenaran dengan guna panca indera dia untuk membuat kebaikan. Yang ni dia gunakan panca indera dia untuk mencegah kemungkaran. Maksudnya tidak digunakan kepada perkara-perkara mungkar lah. Okey, yang pertama dia kata apa? Berusaha membetulkan salah faham kandungan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Okey, kadang-kadang kita terdengar orang cakap pasal ayat Al-Quran ni macam ni kan. Okey, kadang-kadang maksud dia tak betul. Jadi kalau kita tahu, kita perlu perbetulkan. Dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Okay, kita kena perbetulkan.
Okey, kalau kita tak pasti, kalau kita tak tahu, jangan kita sebarkan. Lebih baik kita bertanya dulu. Ustazah, betul ke saya dengar hadis ni macam ni, betul ke? Kalau kita tak pasti, kita tanya pada orang yang lebih arif. Okey, kalau kita dah dapat jawapannya, baru kita boleh betulkan orang. Takut-takut kita pun tak pasti, okey, kita terima hadis tersebut ataupun kita sebarkan. Kan sekarang ni kita boleh kan senang je nak sebarkan sesuatu tu. Telegram, WhatsApp dan sebagainya, Facebook, kita sebarkan. Sedangkan benda tu tidak betul. Jadi kita pun dah menyebarkan perkara yang salah lah. Kita dah menyumbang pada perkara yang salah. Jadi kita kena perbetulkan, bukan menyalahkan lagi. Kena perbetulkan lah. Yang kedua dia kata apa? Berusaha menyedarkan manusia supaya tidak lalai daripada merenung tanda-tanda kebesaran Allah SWT yang ada pada alam semesta. Okey? Kita dah sedar dah, tadi kita dah tengok kebesaran Allah, kita dah tengok ciptaan Allah ni, kita sedar bahawa ada penciptanya yang menciptakannya. Jadi bila kita cuba, kita dah sedar, kita cuba untuk bawa orang, contohnya adik kita ke, kita ajar adik kita. Adik cuba adik tengok kat situ, gunung tu besar kan, adik rasa siapa yang cipta? Kita payah nak ajak orang-orang yang kita tak kenal ke, orang yang dah besar daripada kita. Jadi adik kita pun kita boleh ajak dia. Dah dapat pahala dah. Sebab poin dia kat sini adalah untuk nak cegah kemungkaran, tapi kita nak ajak orang kepada kebaikan. Okey, yang ketiga, berusaha menjauhkan diri daripada melihat perkara-perkara haram. Ini banyak depan mata kita ni, kadang-kadang benda tu kita tak search pun, tak google pun, tapi dia tiba-tiba keluar, betul tak? Jadi kita kena ingat sentiasa, sekali mata kita tengok, nanti dah berkali-kali kita nak tengok. Okey, benda-benda yang tak sepatutnya lah, benda-benda haram ni. Dan bila kita tengok sekali tu, ingatan kita akan mudah lupa. Kita hafal Al-Quran tak hafal, kita baca buku susah nak masuk, sebab mata kita tengok benda yang tak sepatutnya, benda-benda yang haram. Jadi ingatan kita ni dah teringat kepada benda tu. Macam mana kita nak fokus nak belajar? Jadi kita kena sentiasa ingat. Hairul dekat Google, Astaghfirullahalazim. Jadi kalau benda tu tiba-tiba terkeluar, kamu kena cepat-cepat delete lah. Jangan padamkan dia, jangan kamu buka. Sebab dia memang benda tu keluar. Kita nak lari pun dah tak boleh lari. Sebab sekarang ni pun kamu belajar memang banyak menggunakan handphone kan, kena Google lah dan sebagainya. Jadi kena pandai-pandailah kamu jaga diri. Terutama remaja-remaja ni memang dia ada perasaan ingin tahu. Dia perasaan ingin tahu dia kuat. Nak tahu. Lama-lama dah terpengaruh. Okey, mendengar perkara-perkara yang negatif. Berusaha mengelakkan diri pada mendengar perkara-perkara negatif. Okey? Jangan dengar perkara-perkara yang negatif. Okey, jauhkan diri daripada dengar perkara-perkara yang salah lah, perkara-perkara yang tak sepatutnya. Okey, pengajaran ayat. Okey, kita hendaklah melaksanakan segala perintah Allah. Ini dah last dah ni. Kita hendaklah melaksanakan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya supaya dijauhkan daripada neraka Jahannam. Okey, dalam pengajaran ayat, kamu mesti mulakan dengan kita hendaklah. Ini wajib. Okey, pengajaran ayat masih ada perkataan kita hendaklah. Okey. Lepas tu, Ustazah tak ada, saya tak boleh nak tulis lah pula. Kamu tolong highlight kan ataupun tolong buat catatan sikit lah. Pengajaran ayat ataupun pengajaran hadis mesti ada kita hendaklah. Kat nombor 1 ni kita hendaklah, kamu kodekan dia, dan juga mesti ada huraian supaya dijauhkan daripada neraka Jahannam. Ini adalah huraian dia. So dekat dalam pengajaran ayat ataupun pengajaran hadis, nanti kamu belajar hadis, mesti ada, kalau nak dapat markah penuh iaitu 2 markah, mesti ada kita hendaklah dan isi dia melaksanakan segala perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya. Sampai situ itu adalah isi. Okey, kemudian tak cukup, itu baru 1 markah. Supaya dijauhkan daripada neraka Jahannam. Itu adalah huraian. Huraian lagi 1 markah. So nak dapat markah pengajaran ayat, pengajaran hadis, mesti ada isi dan juga huraian. Isi itu mesti dimulai dengan perkataan kita hendaklah. Okey, jelas tak?
Faham tak? Boleh tulis kat ruangan chat. Okey. Okey, bagus. Yang lain pun saya harap jelas Okey. Nombor 2, daripada ayat ni tadi, kita hendaklah, okey, tengok ada perkataan kita hendaklah kan. Kita hendaklah memanfaatkan hati. Sebab dalam ayat ni tadi cerita pasal hati. Okey, mata dan telinga. Okey, dia gunakan balik. Sebab dia tanya pengajaran ayat, so apa yang kita dapat daripada ayat ni? Kita hendaklah memanfaatkan hati, mata dan telinga kerana, okey, kerana ni dah menunjukkan huraian dah. Kerana semuanya ialah amanah Allah SWT kepada manusia. Sebab apa kita kena memanfaatkan hati, mata dan telinga, malah panca indera yang lain pun. Okey, kita kena manfaatkan, maksudnya manfaat ni pada perkara kebaikan lah. Kerana semua ni amanah Allah. Semua ni nanti Allah nak tanya. Mata kita nanti Allah tanya, tapi mata kita yang menjawab. Mulut tak jawab dah. Mata tanya, mata si Arif, apa kamu buat mata Arif? Kamu buat apa dulu? Apa yang kamu pandang? Masa akhirat nanti semua panca indera ni boleh bercakap. Okey, nanti mata kamu cakap, saya tengok ini ni. Kalau kamu kat dunia ni tengok perkara baik, mata akan bagi tahu. Saya tengok ciptaan Allah SWT, saya tengok kebesaran Allah, saya baca Al-Quran dengan mata saya. Okey? Saya bantu orang susah dengan mata saya. Mata kita yang akan bercakap. Kita tak boleh nak menipu dah. Sekarang ni mulut kita yang cakap kan. Kadang-kadang mata kita tengok lain, mulut kita cakap lain kan. Kamu tengok apa? Mulut cakap, tengok ni lah, tengok Google pasal pelajaran. Mak kita belajar dalam bilik, mak kita tiba-tiba masuk, kamu belajar ke apa? Mulut pun cakap, saya belajar lah mak. Tapi dia tengok benda lain kan. Jadi kat dunia ni mulut yang bercakap. Dekat akhirat esok mata kita cakap, telinga kita cakap. Semua bagi tahu apa yang dia buat. Apa fungsi mata, telinga semua ni. Okay, tak boleh nak menipu dah macam tu. Okay, yang ketiga, kita hendaklah menzahirkan kelebihan manusia berbanding binatang. Kita ni Allah bagi banyak kelebihan. Okay, berbanding dengan binatang kan, banyak kelebihan. Jadi kita kena zahirkan lah, tunjuk kelebihan kita. Janganlah binatang pula tunjuk kelebihan dia daripada manusia, betul tak? Kadang-kadang binatang tu lebih sayangkan anak. Kita nampak kat sini manusia ni sekarang ni macam-macam perangai kan. Anak dia buang mata, tak sayang, bunuh anak. Jadi kadang-kadang kita nampak binatang ni lebih bersifat kasih sayang tu lebih daripada manusia. Okey, tengok balik pengajaran dia. Kita hendaklah menzahirkan kelebihan manusia berbanding binatang ternakan dengan memanfaatkan panca indera untuk kebaikan dunia dan akhirat. Okey, kalau binatang tu ialah dia ada panca indera tapi panca inderanya bukan digunakan untuk perkara-perkara yang sepatutnya kebaikan kan. Kita ni memang Allah amanahkan panca indera untuk melakukan perkara yang baik-baik. Mata untuk lihat kebenaran, hati untuk terima kebenaran. Tapi binatang mata dia untuk cari makanan, hati dia adalah perasaan belas kasihan kepada anak dia kan. Sayang anak dia. Allah ciptakan binatang ni, dia perasaan dia sayang pada anak dia. Dia nak jaga anak dia nak protect anak dia. Itu binatang. Lepas tu telinga dia nak dengar kalau ada bahaya ke, itu binatang. Allah ciptakan panca indera mereka untuk itu. Tapi manusia ni dia kena gunakan panca indera ni untuk kebaikan. Okay, yang terakhir, yang keempat, pengajaran ayat dia adalah kita hendaklah mengelakkan diri menjadi orang yang lalai agar tidak diazab oleh Allah SWT. So kita kena ingat, tadi pun kita dah bagi tahu kan, benda-benda yang melalaikan dekat dunia ni banyak sangat. Nak buat kita lupa, nak buat kita lalai tu banyak sangat. Okay? Jadi kita kena ingatkan diri kita, kena ingatkan orang lain. Okay, kita nak amal ma'ruf nahi mungkar. Okay, supaya kita tidak terdiri pada golongan-golongan orang yang lalai. Itu saja. Ada apa-apa nak tanya tak sebelum kita habis kelas? Sebab saya habiskan awal siapa yang baru masuk, saya habiskan awal. Sekejap lagi kita ada bacaan Yasin secara live YouTube. So Ustazah minta semua yang habis kelas awal ni masuk join bacaan Yasin tersebut. Okay, ini khas untuk murid-murid yang nak SPM tahun ni. Tapi apa salahnya kita join sekali kan hari Jumaat ni kan. Okay, pertanyaan.
Ni kehadiran yang baru masuk. Okey, terima kasih Hairul kongsi share kehadiran. Ustazah kalau nak jawab soalan kebat kena tulis. Kita haruslah kan dapat 2 markah. Okey, soalan kebat dia mesti ada isi, huraian lengkap dan juga kesimpulan. Okey, macam ni tadi kalau kat pengajaran ayat ni tadi, kalau kita nak jadikan dia sebagai soalan kebat, okey, dekat pengajaran ayat kita hendaklah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya supaya dijauhkan daripada neraka jahanam. Okey, dekat sini pun ia boleh dijadikan kebat, tapi bahagian kesimpulan lah kat sini dah dapat 2 markah. So kalau soalan tu tanya, hmm, sebagai seorang murid, macam mana kita nak gunakan panca indera ini untuk melakukan kebaikan? Maksud kita katalah kita menggunakan, dia kata soalan dia pada murid kan? Okey, menggunakan panca indera untuk mengulang kaji pelajaran, okey, mencari ilmu pelajaran. Okey, itu isi dia. Supaya apa? Supaya mengetahui kebenaran-kebenaran Allah SWT ataupun mengetahui tentang kebesaran Allah SWT. Itu dah ada isi dan huraian. Okey? Kesannya kita akan dijauhkan diri daripada perkara-perkara kemungkaran, perkara-perkara yang salah. Sebab tadi kita dah gunakan mata tadi untuk mencari ilmu pelajaran, betul tak? Lepas tu untuk tahu kebesaran tentang Allah, kesannya kita jauhlah daripada perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang mungkar. Sebab kita dah gunakan mata pada perkara yang baik. Okey, dalam kesimpulannya kita boleh ambil ni. Kesimpulannya kita hendaklah melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan larangannya supaya jauh daripada neraka jahanam. Jelas tak? So dalam kebat dia masih ada 4 perkara, isi, huraian, lengkap, kesimpulan. Okey. Tetapi tadi Hairul kata kita gunakan kita haruslah, boleh ke Ustazah? Tak boleh. Kita haruslah tak boleh sebab haruslah ni berkaitan dengan hukum. Okey? Hukum. Okey, kadang-kadang hukum dia macam hukum solat. Solat tu hukumnya wajib tapi kita letak kita haruslah solat. Tak boleh dah salah dah. Jadi sebaiknya kita jangan letak harus kat situ. Letak perkataan kita hendaklah, jangan letak hukum. Wajiblah tu pun maksudnya hukum. Jadi kita letak kita hendaklah. Hendaklah ni tidak ada kaitan dengan apa-apa hukum. Maksudnya kita buatlah, kita mestilah ataupun kita hendaklah. Gunakan perkataan itu. Jangan gunakan perkataan kita haruslah, kita wajiblah, kita sunatlah. Jangan letak hukum dekat situ. Okey. Takut-takut salah. Maksudnya kadang-kadang kalau kita pasti tak apa, tapi sebaik-baiknya elakkan guna perkataan yang berkaitan dengan hukum. Ada apa-apa nak tanya lagi? Kalau tak ada apa-apa, Ustazah stop sampai sini sebab kita nak masuk beri laluan kepada bacaan Yasin lah sebentar lagi. Nanti Ustazah bagi kamu ni link, nanti kamu masuk tau. Okey. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.